Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar Fakulti HM dan MC. Suara saya jelas ke? Sebelum kita teruskan, minta komen sikit. Suara saya jelas ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Tadi video yang saya kongsi nyanyian nasyid doa duha tadi tu dengar tak? Video nyanyian nasyid UNIC. Jelas ke? Sebelum kita teruskan, minta komen sikit suara saya jelas ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tadi video yang saya kongsi nyanyian nasyid doa duha tadi tu dengar tak? Oh, tak dengar. Sebab saya nak testing, nanti berkenaan dengan kita akan tengok kepada video bagi apa namanya untuk konten silibus yang setelah pada minggu yang keempat ni, chapter yang ketiga. Kejap nanti saya masuk balik kejap. Okey, sebelum kita mulakan macam biasa, minta remind dan panggil semua kawan-kawan yang lain untuk masuk kita punya mass lecture pada minggu ni, minggu yang keempat. Kalau ikutkan 2 minggu sebelum pada ni, dari sudut kehadiran yang mengikutinya secara live adalah 400 lebih. Jadi kita nak pastikan semua pelajar tidak ada yang tertinggal lah dalam mengikuti perkembangan konten silibus bagi setiap minggu dalam subjek CTU 552, iaitulah berkenaan dengan filosofi and current issues daripada dua fakulti yang digabungkan bersekali dengan saya ni. Baik. Jadi minta peringatkan kawan-kawan yang lain untuk masuk sebelum kita mulakan perbincangan kita serta pembentangan daripada video yang telah distandardkan konten dia. Yang keduanya, sebagaimana yang saya sebutkan, interaksi kita, walaupun secara dalam talian, kita mengharapkan interaksi lah daripada semua pelajar-pelajar menerusi iaitulah komen-komen di ruangan chat. Sama ada kamu boleh tulis semula apa poin-poin yang kamu dengar, poin-poin penting ataupun poin-poin menarik yang kamu dengar daripada pembentangan video dan perbincangan kita. Yang keduanya, kamu juga boleh lontarkan soalan jika ada sebarang perbincangan yang ingin kita bincang ataupun persoalan, pertanyaan yang ingin mendapatkan penjelasan, dan kita akan cuba bincang dalam masa yang ruang ada ini. Jika tak dapat kita nak bincangkan semua, mana-mana yang mengajukan soalan boleh teruskan perbincangan dalam grup sejam yang kemudian dalam tutorial bersama pensyarah masing-masing. Dan yang ketiganya, untuk grup ni, untuk Fakulti HM dan MC, saya dah buat setiap kali saya punya mass lecture, iaitulah untuk kehadiran di YouFuture, untuk tik di kehadiran di YouFuture tadi tu. Baik. Okey. Di samping kita tunggu sahabat-sahabat yang lain lebih kurang seminit dua lagi, apa kata yang dah ada ni, minta berikan reaksi juga dengan menekan butang like ataupun butang suka di medium Facebook online ni. Di samping itu, kalau ada nak share pun boleh share supaya perkara ini dapat dimanfaatkan bersama. Sebab kita berada di zaman yang open, zaman yang terbuka, maka berkenaan dengan ilmu-ilmu, pengetahuan, ada yang ini kita boleh sebarkan bersamalah. Sebarkan bersama. Cuma bezanya bagi kamu pelajar-pelajar, ada satu kita panggil certification terhadap silibus yang dibelajar tadi tu. Manakala kalau orang yang luar yang menonton adalah dari sudut knowledge, pengetahuan, tapi mereka tidak ada keterikatan untuk mendapatkan
sertifikat dan juga pengiktirafan dalam poin untuk pengijazahan lah. Itu beza dia di antara kalangan yang menonton ni, kalangan student fakulti dan juga mereka orang luar lah yang umum. Baik. Jadi bagaimana dengan perbincangan pada minggu yang lepas sebelum saya mulakan untuk minggu yang ni? Minggu yang lepas, minggu yang ketiga adalah chapter 2. Kita banyak membincangkan berkenaan dengan pengenalan falsafah dan juga aliran-aliran falsafah. Jadi sebagaimana saya tekankan yang lepas, yang paling penting sekali adalah selain daripada kita faham, kita kena juga menghafal istilah-istilah tersebut supaya perbincangan kita itu tidak tersalah. Tidak tersalah, maksud katanya apa? Kerana diimbangi kalaulah kita tidak tahu akan apa maksud bagi istilah-istilah tersebut, nanti kita akan salah dalam memahami sesuatu perbincangan tadi itu. Baik. Berkenaan dengan aksiologi, apa istilah-istilah aksiologi, metafizik, serta istilah-istilah yang lainlah, istilah berkenaan dengan estetika, iaitu berkenaan dengan nilai. Jadi kena ingat balik, ulang kaji selalu. Dan sebagaimana yang disebutkan, falsafah ini adanya di dalam Islam menerusi saranan dan juga suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut manusia itu berfikir, mengambil pengajaran, memerhatikan alam. Maka semua ini adalah proses yang dinamakan yang termasuk di dalam konten falsafah. Cuma yang kita bincangin secara disiplin ilmu yang tersusun dalam kita nak membahaskan setiap konten silibus sesuatu tadi itu. Baik. Untuk minggu yang keempat ni, chapter 3 kita akan bincang berkenaan dengan logik. Logik. Dan juga kita akan bincang berkenaan dengan falasi. Kalau dalam bahasa orang putihnya logical fallacy, maksudnya berfikir cara yang salah. Sebab kita ada akal, manusia ni ada akal dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu akal. Akal inilah yang menjadi tempat untuk kita nak menyerap ilmu, informasi, dan juga dia menjadi tempat untuk kita nak memproses ilmu supaya kita boleh berfikir, merancang dan membuat pertimbangan. Maka akal ni penting, sekalipun hati ni lebih penting. Tetapi akal ni tak boleh untuk kita nak abaikan, dan dalam Islam sendiri menyuruh kita untuk berfikir. Sebab itu para alim ulama melakukan ijtihad. Ijtihad ni apa? Mereka mengerahkan tenaga, pemikiran mereka dalam nak berhadapan dengan sesuatu isu semasa bagi mendapatkan jawapan hukum semasa, sekalipun permasalahan yang berlaku tadi itu tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Maka ini adalah sebagai satu bukti Islam ni tidak menutup pintu berfikir kalangan manusia, tetapi sebagaimana yang telah saya sebutkan, Islam mengajar dan mendidik cara berfikir. Cara berfikir. Maka cara berfikir tu yang kita sebutkan adalah sebagai satu proses pembelajaran. Okey, baik. Okey, dah 300 lebih yang ikuti kita secara live ini. Kita mengharapkan kehadiran penuh lah sebagaimana minggu lepas dan minggu yang lepas, iaitulah mencecah 400 lebih sebab kita menggabungkan dua universiti. Dan juga yang dah masuk, baru masuk, jangan lupa tekan butang like dan juga share lah ramai-ramai untuk manfaatkan yang sebanyak mungkin. Dengan hanya kita share, orang lain dapat melihat dan belajar sekali ilmu ni, kita mendapat pahala insya-Allah. Kerana Nabi SAW sebut ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjuk kepada suatu kebaikan, kafa'ilih. Dia mendapat pahala seumpama orang yang melakukan kebaikan. Jadi kita sekadar share saja. Dan juga benda-benda yang baik-baik yang lain lah. Okey, baik. Sebelum saya kongsikan video berkenaan dengan konten silibus bagi chapter yang seterusnya. Jadi berkenaan dengan logik ni adalah sesuatu perkara kita nak nak mengetahui sesuatu itu logik atau tidak, benar ataupun salah dalam kerangka pemikiran manusia itu. Dalam Islam kita pun tidak menolak logik, tetapi kita meletakkan sesuatu garis panduan kerana ada perkara sekiranya logik akal itu dia terbatas. Tetapi logik fikir itu adalah selama mana perkara itu
ada hujah yang kuat dan akal tidak dapat menafikan, maka itu adalah perkara yang diterima dalam Islam. Contohnya apa? Contohnya ada perkara logik yang tidak dicapai menerusi panca indera, iaitulah berkenaan dengan metafizik, benda-benda gaib. Tetapi ada hujah yang kuat, iaitulah apa? Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW tersebut. Berdasarkan kepada cara penghujahan yang dibawakan dalam Islam lah. Ustaz pernah mengajar berkenaan dengan tafsir dalam juzuk amma, juzuk yang ke-30, di mana orang-orang musyrikin ni mereka tak percaya kehidupan selepas mati. Kan, mereka tak percaya kehidupan selepas mati. Ada dalam surah-surah yang juzuk amma tersebut, Ustaz tak ingat mana satu, kalau kita buka balik kita akan tahulah. Di mana Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala boleh menghidupkan benda yang dah mati ni kerana apa? Kerana mewujudkan sesuatu yang belum ada ini lebih payah daripada menghidupkan benda yang telah mati. Sebab apa? Daripada tiada kepada ada, ini lebih payah nak dilakukan, tapi Allah Ta'ala khalaqa, Allah Ta'ala boleh mencipta. Maka benda yang dah mati, benda yang dah ada, dia cuma dia mati dan dihidupkan balik, maka lebih mudah kita nak buat. Maka begitulah Allah Ta'ala mengajar manusia ini untuk nak berfikir secara tidak langsung. Kalau benda tiada nak kepada ada, lebih payah, maka benda yang dah ada cuma dimatikan dan dihidupkan semula adalah benda yang lebih mudah, kerana benda sudah sedia ada tadi tu. Kan? Ini di antara bagaimana Allah Ta'ala memberikan penghujahan kepada akal manusia ini untuk cara nak berfikir tadi tu. Cara nak berfikir tadi. Baik Okey, baik. Ustaz akan kongsikan berkenaan dengan video. Sebagaimana biasa, kita akan ada 2 video yang standardnya lebih kurang 15 minit bagi satu video yang menyentuh berkenaan dengan perbincangan konten silibus kita yang distandardkan supaya dari sudut penyelarasan penyampaian tadi itu difahami secara samalah oleh semua mana-mana pelajar yang mengambil subjek ini walaupun berbeza fakulti. Tapi dalam masa yang sama, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, interaksi kita adalah kamu menyalin balik poin-poin yang penting di ruangan chat sebagai tanda kewujudan kamu secara online dalam kita punya kelas online ni. Kalau kita dalam kelas yang bersemuka, tak bolehlah bersyarah bercakap, kamu bercakap, nanti siapa yang nak dengar kan? Kamu menulis di nota-nota kamu kan? Maka begitulah secara online ni, secara interaksi dan mewujudkan kehadiran kamu menulis dalam poin-poin ruangan komen. Yang keduanya, kalau ada sebarang persoalan, boleh terus tanyakan. Nanti kalau ada kesempatan, kita akan jawablah. Kalau tak ada, kamu boleh bawa dalam perbincangan grup tutorial yang sejam satu lagi itu bersama dengan pensyarah masing-masing. Baik Jadi jangan ke mana-mana. Di samping itu teruskan remind kawan-kawan yang lain. Masih lagi tak mencecah 400 lebih. Kita mengharapkan kehadiran penuh. Ustaz akan share video tersebut. Nanti tolong komen sama ada video tadi itu suara dia bunyi ataupun tidak. Sebab kita nak pastikan suara video tadi tu sampai kepada kamu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nanti komen sama ada suara jelas ke tidak, suara video tadi tu didengari ataupun tidak. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung kembali tentang topik logik dan metodologi. Baik, kalau kita lihat kat sini, iaitu topik logik dan metodologi ini berada pada domain yang pertama dalam bab faktor itu selasa. Dalam topik ini tuan-tuan, saya akan menerangkan definisi logik tersebut, kosmologi dan fisiologi. Dan kedua saya akan menjelaskan apakah kepentingan ilmu logik ini terhadap kehidupan kita seharian. Yang ketiga, kehidupan ilmu logik ataupun mungkin saya dalam bahasa falsafah sebagai mantik dari sudut klasifikasi ilmu ataupun sebagai sifat epistemologi. Bagaimana yang
tuan-tuan masih ingat dalam kategori ilmu falsafah dan epistemologi. Seperti teori ilmu tadi. Yang keempat, saya akan jelaskan juga logik dan kemudahan. Di sini kita akan lihat dengan lebih mendalam bagaimana seseorang manusia ketika berbicara, dia boleh menggunakan segala bentuk kuasa akalnya untuk bercakap dan menghujahkan sesuatu kepada orang lain. Dan tuan-tuan sebagai pendengar, tuan-tuan boleh melihat cara bercakap, mendengar kata-kata yang diucapkan, dan terakhir tuan-tuan akan dapat menganalisis apakah kesimpulan yang akan disampaikan oleh seseorang itu. Baik, jom kita lihat. Dalam kuliah dalam topik pada kali ini, definisi logik itu tuan-tuan akan dapat menjelaskan peranan dan hubungan ilmu logik dengan ilmu falsafah, serta menjelaskan pelbagai kesalahan dalam pecahan falasi. Seorang kita akan dapat membezakan benda sebenarnya saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah kepentingan ilmu logik itu dia akan menjelaskan kepentingan ilmu logik yang merupakan satu bentuk seni dan peranan percakapan manusia dan kerangka berfungsi yang membolehkan manusia berfikir yang betul, kemas dan menjelaskan berbagai kesalahan. Dan ketika itu kan, kedudukan ilmu logik itu sebenarnya dia dapat menguraikan ilmu kepada beberapa kategori ilmu falsafah epistemologi dan aksiologi, serta kategori logik kepada didaksi dan logis. Perkara ini akan saya jelaskan sebentar lagi, dan begitu juga tuan dalam topik kali ini, logik. Suara kurang jelas pula Tadi okey Sekejap. Saya cuba untuk sekejap Okey. Sekejap Okey, nanti cuba try komen yang baru pula sama ada jelas ataupun tidak. Okey. Baik, kita lihat pula definisi logik pada sudut epistemologi yang mengatakan bahawa logik ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu logos. Bermaksud kalimah diskusi akal, peraturan dan ta'akul logik didefinisikan sebagai kajian-kajian penaklukan yang betul, kata yang benar, pemikiran yang benar dan pemikiran yang betul. Itu dikatakan di sudut epistemologi. Manakala pada sudut kriminologi pula, definisi logik ini boleh dikatakan sebagai cabang falsafah dalam bahagian aksiologi. Tuan-tuan masih ingat tuan-tuan kalau ingat apa yang topik sebelum ni ada disebutkan kategori dalam ilmu logik tu, ia termasuk logik itu masuk dalam bab iaitu aksiologi, teori nilai dipanggil. Sebab kita boleh menilai orang tu punya hujah. Itu dikatakan dengan definisi logik pada sudut kriminologi ni. Dalam bahagian ni, sambung lagi dalam definisi logik. Sebab apa? Dalam bahagian aksiologi ini, ia akan mengkaji prinsip penaklukan yang betul. Penaklukan yang betul. Kadang-kadang manusia ni, bila bercakap, tuan-tuan boleh nilai. Dia kadang-kadang autar, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak tepat, kadang-kadang dia cuba menipu. Jadi dalam ilmu logik ni, dia akan menguraikan prinsip-prinsip yang digunakan oleh manusia. Itu kira bercakap. Sebenarnya tuan-tuan,
antara lain definisi yang saya boleh bagi kat sini iaitu antaranya kajian mengenai kehujahan yang betul, okey, argument yang digunakan tadi. Kemudian hujah yang jenis yang membentuk kesimpulan. Kehujahan terbahagi kepada beberapa kaedah. Okay. Ini lebih mendalam lah yang akan dijelaskan nanti. Iaitu berbentuk didaksi, induksi, abdaksi dan heuristik. Okay. Ini kaedah-kaedah apabila seseorang bercakap, contoh yang nilai, oh dia ini menggunakan induksi. Oh dia ini menggunakan induksi pendekatan. Oh ini fakta ini hujah yang lebih kepada bentuk abdaksi. Dan yang keempat, oh ini adalah statement heuristik. Okay. Itu yang tuan-tuan akan tahu nanti lah. Seterusnya, logik juga merangkumi kajian kehujahan yang salah ataupun palsu. Ataupun lebih dari sebagai falasi lah dalam bahasa falsafah ni. Okay, dalam bahasa falsafah dipanggil falasi. Cakap yang mengarut, kadang-kadang kesimpulan tak. Kesimpulan dia pun tak masuk di akal manusia. Itu confirm falasi. Dalam bahasa falsafah ni lah. Kalau bahasa orang awam ni dia kata tak betul ni, garut ni, auta ni. Ini kalau tuan-tuan nak kenal, tuan-tuan mesti punya jumpa dengan bentuk-bentuk kehujahan manusia tu ni. Bila dia bercakap, tuan-tuan akan tahu bentuk penilai. Okey. Kita tengoklah tuan-tuan yang seterusnya. Pengenalan mengenai dengan apakah bentuk pemikiran logik. Kadang-kadang manusia ni asal logik dia boleh terima, asal logik dia boleh terima. Dia sebenarnya tidak. Sebab kita kena tengok apa yang intipati yang dia nak sampaikan, apa benda yang dia nak sampaikan. Kadang-kadang benda tu dari segi sudut pandang manusia betul. Tapi pada sudut pandang agama, ini tak boleh terima. Contoh gitu Pengenalan ni tuan-tuan, iaitu kita disebut apa itu logik, iaitu cara berfikir, kaedah berfikir dan kaedah membuat kesimpulan. Mengapa belajar ilmu ni? Saya dah sebutkan tadi beberapa kepentingannya lah. Saya ulang lagi untuk memberi kefahaman dan kemahiran analisis. Okey, tuan-tuan boleh analisis nanti tau. Tuan-tuan boleh nilai, tuan-tuan boleh beri penerapan kepada nilai orang cakap. Okey, ini tengok tuan-tuan dalam logik ni, seperti mana tuan-tuan dah tahulah sebab dia masuk dalam satu disiplin dalam ilmu falsafah ni yang berdimensikan teoretikal. Yalah, benda ni teoretikal lah sebab kita berhujah kan, bukan kita apply, bukan secara amaliah. Ini disebut sebagai masih kategorinya, masih aliran yang dipanggil aliran falsafah Nautoriah. Itu secara teoretikal. Dan logik ni juga dia menghubungkan antara dua utama analisis secara falsafah dan perlu bagi menghubungkan falsafah dan aplikasi isu semasa. Maknanya benda ni bila seseorang bercakap, dia akan bersangkut paut dengan keadaan sendiri. Apa yang berlaku? Kenapa dibuat? Dan apa yang dia nak sampaikan sebenarnya? Okey? Kita boleh ikut lagi Baik. Jom kita tengok kaedah logik iaitu kaedah logik. Ini secara umum tuan-tuan. Kita tak masuk lagi, kita belum masuk tentang didaksi, abdaksi dan heuristik belum. Kita masuk kaedah logik. Tuan-tuan kena tahu dia kena ada yang pertama sekali iaitu premis pertama, okay. Premis kedua dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nanti saya beri contoh. Tuan-tuan, bila kita bercakap tuan-tuan, manusia ni dia kadang-kadang bercakap berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang manusia ni bercakap kepada fakta yang dibaca, teori yang dibaca. Kadang-kadang manusia ni bercakap berdasarkan apa yang didengar. Okey, dalam semua mutawatir ni, lebih banyak orang katakan. Cuma tuan-tuan tahu, dalam bab ilmu ni tuan-tuan, ada 3 alat menerima sesuatu ilmu atau sesuatu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu tuan-tuan terima dalam keadaan 3 keadaan. Satu pengetahuan yang kita terima tu, dia berdasarkan ilmu wahyu. Berdasarkan ilmu wahyu. Sebab, bagi contoh, apa sahaja yang Al-Quran dan hadis sebut dan relate dengan keadaan semasa dan
dibuktikan kepada masyarakat ketika itu, maknanya benda itu sangat sahih. Benda itu boleh diterima akal. Yang pertama, dari wahyu lah. Sebab wahyu ini, apa sahaja disebut dalam Al-Quran, kita sandarkan kepada Al-Quran. Okay, apa sahaja yang kita cakapkan itu, apa sahaja kita bincangkan. Sebab inilah sumber segala ilmu daripada Allah SWT yang disampaikan kepada manusia dengan pelbagai cara untuk memberi ilmu yang tinggi bagi Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuan-tuan, dipanggil anak yang pertama kita dah terima ilmu daripada Al-Quran. Memang sahih, tak boleh pertikaikan lagi. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kena tahu manusia ni berhujah dia melalui ilham. Melalui ilham. Lebih mudah bahasa Tuhan memberi kita bercakap, nak bercakap Tuhan bagi satu ilham, bagi idea. Tuhan yang bagi. Dan Tuhan yang bagi benda tu. Kita tak boleh nafikan, bukan tuan-tuan yang sendiri buat. Tapi ini yang kedua dipanggil ilmu ilham. Boleh dipanggil ilham. Okey? Ilham adalah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit dalam hati manusia. Dan dia bukan boleh diberikan sebagai wahyu, bukan. Sebab wahyu ni khusus buat para nabi dan para rasul. Kerana Allah Ta'ala masukkan ilmu ni terus kepada hati seorang dan semua seperti para ulama, para ilmuwan dan okay, itu yang kedua. Okay. Yang ketiga, tuan-tuan, alat menggunakan alat addition knowledge kita panggil ilmu empirical. Okay, ilmu empirical. Ilmu empirical ni macam mana tuan-tuan? Satu bentuk pengetahuan yang tuan-tuan terima berdasarkan fakta, teori yang tuan-tuan baca daripada buku, daripada artikel, daripada sumber internet, daripada Facebook yang tersusun lah, dia punya teknologi tersusun. Siapa penulis, datang dari mana, sumber-sumbernya autentik, asli kan, dan dia melibatkan pada observasi, pada cek kita tengok, wow, betul lah, ada bukti, sahih, ada kajian, yes, diterima. Itu dipanggil, yang ketiga ni panggil apa ni? Ilmu empirical. Ini lebih kepada saintifik lah. Dan ilmu empirical ni dia merupakan alat yang boleh merubus terhadap fakta-fakta yang kita sampaikan tu. Dan orang boleh percaya apa yang kita sampaikan. Hujah yang kita gunakan tu, yes, diterima oleh semua orang. Itu yang ketiga lah. So ketiga-tiga ni tuan-tuan kena tahu beza. Sebab bila kita berhujah, tuan-tuan boleh nilai lah orang ni macam mana keadaan dia bercakap, kan? Dia guna memang kaedah logik dia, memang gunakan premis satu kesimpulan. Tetapi premis satu ni, tuan-tuan nak tahu mana punca kuasa dia, dia di mana? Adakah berdasarkan ilmu wahyu? Adakah berdasarkan ilmu ilmu daripada ilham, ataupun ilmu daripada empirical tadi dibaca untuk disampaikan. Tuan-tuan boleh tahu lah benda ni. Itu namanya dalam logik diletakkan dalam kategori aksiologi, teori nilai, kita boleh menilai. Okey tuan-tuan, nanti saya akan sambung berkaitan dengan lebih mendalam berkaitan dengan metod pula, kaedah kita penyampaian yang kita lipat tadi. Okey, itu saja. Kita sambung lagi selepas ni. Okey, tadi untuk bahagian pertama berkenaan dengan logik. Sampai habis video suara jelas ke? Sebab ada satu komen Inayatul Nur kata video suara tak jelas. Sebelum tu tak ada pula isu. Okey. Jadi pembentangan tadi berkenaan dengan kita punya topik adalah logik. Logik ni apa? Sebagaimana yang kita tahu tadi itulah kaedah berfikir. Maksudnya manusia ni dia ada akal. Dia ada akal. Cuma apa yang perlu kita buat adalah kaedah berfikir. Seumpama waktu kita budak-budak kan, kita ada tangan, kita ada kaki. Tapi kita latih budak tadi tu untuk berjalan cara yang betul, supaya
dia berjalan dalam keadaan yang stabil, yang tidak jatuh, kan? Dia ada tangan, kita ajar dia tadi tu supaya tangan dia tadi tu menggunakan pada tempat yang betul, kan? Bagaimana nak memegang, bagaimana nak mengambil, bagaimana nak ni, kan? Ada mata untuk melihat supaya biar dia kenal, kan? Masa budak-budak kadang-kadang sarung selipar, sarung kasut, kasut sebelah kanan kita sarung kaki sebelah kiri, kasut sebelah kiri kita sarung kaki sebelah kanan. Itu adalah sebab kita dah ada yang Allah Ta'ala bagi kepada kita akal, minda, anggota badan. Cuma apa yang perlu yang betul adalah disiplin kita diajarkan bagaimana. Begitu juga kita ada akal, manusia ni ada akal. Akal ni tujuan dia adalah untuk berfikir dan maka kita mengajar bagaimana cara berfikir yang tepat. Kerana kehidupan kita ni kita adalah apa yang kita fikirkan. We are kita adalah what we think, apa yang kita fikirkan. Contoh kalau kamu sebagai mahasiswa, apa yang kamu fikirkan zaman mahasiswa ni? Kalau kita fikirkan zaman mahasiswa adalah zaman untuk bermain-main, maka kita akan main-main saja. Tapi kalau kita berfikir zaman mahasiswa adalah zaman keemasan untuk nak menuntut ilmu, maka kita akan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ada yang tadi tajuk, tajuk hari ini adalah berkenaan dengan logik. Kita akan belajar berkenaan dengan logik. Jadi ada juga istilah-istilah yang kamu perlu kena faham dan kamu kena tahu supaya kamu tidak terkapai-kapai dalam perbincangan nanti. Contoh berkenaan dengan argument. Argument ni adalah hujah. Apa argument orang tersebut? Apa benda kan? Jadi argument ni hujah. Premis ni apa? Kan tadi kita ada premis pertama, premis kedua, kemudian kita akan buat kesimpulan dia. Premis ni macam pernyataan lah. Pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan daripada dua pernyataan tadi itu, iaitu dua kenyataan ayat itu, apa yang akan jadi kesimpulan dalam kita lakukan. Nanti dia akan bagi contoh dalam video yang kedua, pernyataan-pernyataan tadi itulah. Kan ada juga nanti istilah-istilah didaksi, induksi, abdaksi, heuristik, nanti dia akan diterangkan. Dan juga falasi. Falasi ini adalah salah ataupun palsu dalam kesimpulan yang dibuat berdasarkan daripada pernyataan yang pertama dan kedua. Daripada kita panggil premis pertama dan premis yang kedua tadi itulah. Dan ada jenis-jenis dia ataupun disebutkan kesimpulan yang misleading, yang tak tepat pun. Kesimpulan yang tak tepat. Kerana mungkin satu perkara tadi tu bercanggah dengan ilmu wahyu, perkara berkaitan dengan agama. Tadi ada yang tanyakan apa itu ilmu wahyu, cuma lepas tu dia dah tahu. Jadi ilmu wahyu ni benda yang penghujahan maklumat yang datang daripada agama. Kalau kita orang Islam, maka penghujahan dan maklumat tadi itu adalah sudah pasti daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Contohnya, Al-Quran mengatakan adanya syurga dan neraka. Syurga bagi orang yang balasan bagi mereka yang buat baik, neraka adalah hukuman bagi orang yang buat jahat. Dari sudut panca indera kita tak nampak syurga dan neraka, kan? Tetapi dari sudut ada hujah daripada Al-Quran, maka kita perlu terima. Kerana itu adalah ilmu wahyu. Sebagai seorang yang beragama, maka dia terikat dan dia perlu patuh kepada panduan agama tersebut tu. Maka kalau ada orang berhujah lagi secara logik akal sahaja, menyatakan mana boleh benda yang tak wujud, kita tak boleh terima kewujudan dia, maka perkara ini boleh kita bawa hujah dalam situasi kehidupan kita. Seumpamanya macam ada perkara-perkara yang kita iktiraf wujud tapi dia tak ada secara gambaran zat yang tertegak. Contohnya apa? Contoh macam elektrik. Kita nampak ada wayar, kan? Tapi kita nampak tak elektrik kat mana. Ini secara hujah mudah lah, secara hujah asas. Tak nampak, kan? Kita juga ada benda yang perasaan. Perasaan tu dia tak ada secara berdiri sendiri, tapi dia terkait dengan apa yang berlaku. Contoh, kita cubit jari kita, kan? Kita cubit jari kita rasa sakit, kita cubit kuat-kuat, sakit. Di mana sakit tu? Kita petunjuk kat tangan kita. Itu tangan, itu kulit, bukan sakit. Jadi sakit tu ada, tapi dia berkait dengan apa situasi keadaan yang berlaku tadi tu, kan? Maka perkara tadi tu
ada tapi dia tak terkait. Itu antara modal lah. Udara dan oksigen pun tak nampak Ustaz. Sama betul. Jadi itu antara pengujahan-pengujahan lah. But, perkara tadi itu wujud tapi dia tidak dicapai oleh panca indera lah. Ada juga perkara yang kita panggil, kita perlu menerima kerana akal tak mampu nak nafikan. Contoh macam kisah yang panjang, saya ringkaskan. Imam Abu Hanifah sewaktu dia remaja, dia mewakili orang Islam berdebat dengan kaum etis. Etis ni orang golongan yang tak percaya akan adanya Tuhan. Kan? Dalam pertemuan tadi tu dia datang lambat, dia menyatakan antara reason kenapa dia datang lambat ke tempat perdebatan, dia kata dia nak lalu tempat tadi tu perlu melalui sungai, tapi jambatan yang dah ada tu dah uzur dan telah rosak. Dia tunggu, tiba-tiba ada pokok di seberang sungai tadi tu jatuh sendiri dan berubah menjadi sampan sendiri. Dia kata ada pokok di seberang sungai, jatuh sendiri dan berubah menjadi sampan sendiri, maka disebabkan itu dia boleh naik sampan, maka seberang. Kalau tak memang tak dapat pergilah. Dia cerita kepada orang etis. Orang etis pun tak percaya, mana mungkin sampan boleh jadi sendiri. Maka apa kata Imam Abu Hanifah ketika itu, dia kata apa? Kalaulah benda sekecil sampan ini pun tidak boleh jadi sendiri, maka bagaimana dengan alam dunia yang lebih besar boleh jadi sendiri? Maka sudah pastinya setiap sesuatu ada pencipta dia, maka dunia ini juga ada pencipta dia, iaitulah Tuhan. Maka bermakna Imam Abu Hanifah tadi itu, dia telah membuat sesuatu persiapan sebelum masuk gelanggang berdebat, dia telah mengalahkan orang etis tadi itu. Nampak tak? Maka dia nak menguji akal orang etis. Kalau sampan sekecil sampan ini pun tak boleh jadi sendiri, maka bagaimana dunia yang lebih besar ni, mana mungkin jadi sendiri? Maka itu adalah bermaksud logik akal kita tu terbatas, tetapi kita ada logik fikir. Logik fikir ni benda yang kita tak mampu nak tolak dia, sekalipun kita tak ada menerima hujah sesuatu daripada kita kerana panca indera kita tak jumpa, tak dapati, tapi benda tadi tu tak mampu tolak, maka kita perlu akur. Macam Quran sebutlah, kita perlu akur. Walaupun kita dari sudut panca indera kita tak mampu nak capai perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, jadi teruskan untuk bersama-sama. Dah ada 474 tu, ada emotika marah tu. Kenapa tu? Mungkin sebab kurang audio yang kurang jelas tadi kot. Minta maaf. Kita akan perbaiki daripada semasa ke semasa. Yang lain boleh tekan juga like. Okey, baik. Saya nak kongsikan untuk video yang kedua. Jangan ke mana-mana. Pastikan sentiasa untuk interaksi bersama dengan saya di ruangan chat dan juga komen dengan menulis input-input dalam pembentangan tadi itu. Dan juga boleh tekan butang sebanyak mungkin sebab dah 476 yang mengikuti, tapi yang reaksi tekan butang baru 337. Ada lagi 100 orang hampir yang masih lagi berinteraksi dengan tekan butang. Okey, saya nak kongsikan kejap. Di samping itu kamu boleh interaksi. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senantiasa saya ucapkan kepada para pelajar. InsyaAllah kita sambung kembali dengan topik perbincangan kita mengenai dengan logik dan metodologi. Tuan-tuan, tuan-tuan masih ingatkan apakah yang saya katakan mengenai logik sebelum ini? Saya harap tuan-tuan dapat mengamati apa yang saya sampaikan mengenai logik. Dan hari ini saya akan sambung apa pula yang dikatakan dengan metodologi. Baik tuan-tuan, kalau kita tengok manusia ni, bila dia berfikir, bila dia memahami, bila dia berkata-kata ataupun menyampaikan hujah, dia akan menggunakan apa yang difaham untuk disampaikan kepada orang lain. Okay? Sebab manusia ni berbeza-beza bentuk pemikirannya, berbeza-beza bentuk pemahamannya. Kadang-kadang kalau kita boleh katakan, dia tengok pada luaran, dia tahu apa dia punya kesimpulan yang dia boleh buat. Padahal dia tak tengok pun lebih terperinci, lebih dalam
Kalau Mak Salim kata apa, just by cover only. Okay. Dan setiap manusia ni, dia punya cara nak berfikir tu tak. Kadang-kadang ada makan masa, kita masak-masak. Sebab itu kadang-kadang benda ni kita kena pelajari supaya kita kenal masyarakat lain. Kita kenal jenis orang, kita kenal bentuk perangai dan karakter. Okay? Saya boleh katakan jugalah dalam ilmu meteorologi, tuan-tuan akan tahu kaedah-kaedah yang ingin disampaikan seseorang tu ketika dia berhujah. Sebab ada manusia ni bila dia bercakap, seolah-olah dia bercakap macam benar tetapi dia menggunakan helah. Ada juga mula. Tapi ada juga manusia yang jujur. Saya tak nak cakap macam muka ni memang ada maksud jujur. Kan? Dia cakap. Dan tuan-tuan ingin tahu lebih dalam metod ni, dalam metodologi ni, tuan-tuan akan tahu bagaimana seseorang tu dia boleh berfikir dalam keadaan waras ataupun dalam keadaan yang terlalu boboh ataupun dalam keadaan yang sedang menipu kita berbicara. Sebab dalam ilmu falsafah, kalau tuan-tuan masih ingat, logik dan metodologi ini, ilmu logik ini diletakkan di dalam kategori aksiologi yang kita boleh menilai, dan kita menilai lah. Jadi tuan-tuan menilai orang. Okey. Jadi tuan-tuan, kita tengok dulu kaedah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Okey, iaitu berkaitan dengan kaedah didaksi ataupun didaksi. Kita tengok dekat slide ni. Apa yang dikatakan dengan kaedah didaksi? Baik, didaksi ini bermaksud tuan, didaksi ni tuan, dia membawa maksud satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang umum kepada yang khusus. Itu yang tuan-tuan faham. Daripada yang umum kepada yang khusus. Daripada yang besar, dia menjurus menjadi kecil. Okay. Dia sebab logik didaksi ataupun logik didaktik tu, dia ada kait rapat dengan perbincangan atau bahasan yang diberikan oleh Aristotle. Sebab logik-logik didaktik ini yang pertama ialah silogisma. Kaedah ni tuan, dia menggunakan premis yang tuan masih ingat ada slide yang tunjukkan premis satu kesimpulan kan dalam kaedah ilmu logik yang tuan masih ingat yang saya berikan. Jadi dalam didaktik ada premis satu, premis dua dan kesimpulan. Daripada umum, kepada kecil, kemudian kepada khusus. Sebagai contoh tuan, dalam slide ni sendiri kata apa? Ini hujah yang boleh dikategorikan sebagai hujah yang benar lah. Okey, dia kata semua pelajar menghadiri kelas. Okey, semua pelajar menghadiri kelas. Tak kisah lelaki ke, perempuan ke, semua datang kelas. Itu umum. Arif seorang pelajar. Okey, ada seorang nama pelajarnya Arif seorang pelajar. Dan terakhir adalah, terakhir kesimpulan daripada premis 1, premis 2 tu, sebutkan Arif menghadiri kelas. Okey, tuan-tuan tengok kat sini. Hujah ni tuan-tuan, logiknya, yes, ini bersifat didaktik. Benar. Memang benar. Boleh dikatakan benar. Sebab dalam kelas itu mungkin ada nama Arif. Dan last kali dia menjuruskan kepada seorang dalam kelas. Tak katakan Arif datang kelas lah. Baik. Tuan-tuan, jika semua premis benar, maka kesimpulannya adalah benar. Okay? Itu kaedah didaksi ataupun didaktik. Tuan-tuan tahu. Kalau seseorang tu bercakap, kalau umum dia benar, statement umum dia benar, maka jujurnya insya-Allah takkan ditipu. Okay? Kalau lah hujah tu berkaitan umum dia kata, dia ambil statement daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis sahih ataupun kata-kata para ulama. Ya, secara umum lah dia ambil. Yang pertama tu, kita boleh terima benda tu. Dan last kali kesimpulan yang kita buat, dia adalah benar. Satu hujah didaktik yang bersifat. Okey, saya bagi contoh ni tuan-tuan.
dalam bentuk hujah ini, semua manusia bernafas menggunakan oksigen. Okay? Ali seorang manusia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ali dia bernafas menggunakan oksigen. Okay? Umumnya tentang ini satu, semua manusia menggunakan oksigen. Betul lah, kita menggunakan oksigen. Okay? Kita bernafas menggunakan oksigen. Kalau tak ada oksigen, kita macam hidup je. Kemudian, premis yang kedua dia kata apa? Ali seorang manusia. Ali seorang manusia. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah Ali bernafas menggunakan oksigen. Okay, itu boleh kita pilihkan sebagai logik deduktif yang benar. Itu yang benar. Kita tengok pula tentang sudah logik deduktif yang agak tidak benar, salah, boleh kata salah ataupun helah dalam hujahnya. Iaitu semua planet, okay, bila kita tak benar, palsu, salah, contoh ada dengan elok. Semua planet di dalam sistem suria kita mempunyai atmosfera. Semua planet. Ini umum semua planet. Matahari ke, Marikh ke, okay. Premis yang kedua dia kata, Marikh adalah salah satu planet dalam sistem suria kita. Dan nampak betul. Itu premis yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan dia kata apa? Oleh itu, Marikh menjadi atmosfera. Okey, betul ke tidak? Untuk kena fikirlah. Okey, itu kita nak kena fikir. Dalam sistem planet ni, adakah semua planet ada atmosfera? Contoh macam bumi memang ada lah. Planet-planet ada atmosfera ke? Kita kena kaji. Kalau statement yang saya berikan tu salah lah. Tapi ini salah satu hujah yang palsu lah yang kita tunjukkan. Mana ada yang kita tahu bahawa bumi tak ada. Asal planet yang ada atmosfera kan. Banyak lagi yang kita boleh contoh dengan kaedah logik tidak sini atau tidak fikir. Sebab kalau statement umum dia dah tunjukkan bahawa tuan dah tahu dah penghujung dia. Saya yakin tuan dah tahu penghujung kita ni. Itu yang pertama tuan Kita tengok yang kedua pula. Boleh kita pergi yang kedua? InsyaAllah boleh. Yakin tuan boleh ikut ni. Okey, kaedah yang kedua tuan-tuan. Saya masuk terus kepada kaedah ini dia punya proses lah. Yang saya tunjukkan dekat slide ni, proses untuk logik deduktif tadi iaitu teori, hipotesis, serapan, pengesahan ataupun penafsiran. Okey, ini kaedah dia lah. Ini proses dia. Jom, saya dah ceritakan tentang kaedah logik deduktif. Kita pergi pula kepada kaedah deduksi pula. Okey, kaedah logik deduksi ataupun deduktif. Apa benda deduktif ni? Baik. Maksud induktif ni ialah induktif merupakan satu proses menyatukan kesimpulan daripada yang khusus kepada yang umum. Dan kaedah ni dikenali sebagai kaedah Bacon kerana pernah dipelopori oleh Sir Francis Bacon, yang ni ahli falsafah Inggeris. Dia berkait rapat dengan falsafah moden lah kalau kaedah induksi ni. Tadi kita tengok deduktif daripada umum ke khusus. Okey. Ini induktif ataupun induksi ini daripada khusus kepada umum. Dan kaedah ini tuan-tuan, dia salah satu daripada kenyataan tersebut adalah sama ada premis atau kesimpulannya boleh benar dan palsu. Okey. Saya beri contoh. Kalau tengok kat sini tuan-tuan, dia kata syarat untuk induksi ni ataupun kaedah induktif ni tidak mempunyai syarat seketat kaedah deduktif. Okey, tidak boleh seketat. Sebab tadi kita boleh nilai kalau dia punya statement umum pun dah macam
macam auta, juga nak menipu, juga nak kenal orang, khusus maknanya kesimpulannya sah tak fair. Tak benar. Tapi induksi tak begitu. Induksi dia tak mempunyai syarat ketat begitu. Yang kedua, mempunyai elemen ketidakpastian. Kalau tak pasti, jadi dia cakap lah. Tapi bila dia bocah tu ada keyakinan. Jadi itu namanya induksi. Induksi bagi saya ni popular lah. Popular digunakan masa ini. Dan kesimpulannya tidak semestinya benar. Itu saya kata. Segmen-segmen induksi yang biasa masyarakat gunakan. Tuan-tuan kena banyak membaca supaya tuan-tuan tidak mudah terhenti ataupun tuan-tuan tidak mudah terpesona dengan dia punya statement apa ni khusus. Sebab dia menggunakan khusus tau. Baik, saya contoh saya tak faham. Iaitu Arif seorang pelajar yang bermain bola, Amir seorang pelajar yang bermain bola. Dua-dualah main bola. Kesimpulannya semua pelajar bermain bola. Sembang ke atas, jenis satu Arif dan Amir. Satu Arif, jenis dua Amir. Dua orang main bola. Tapi last sekali dia sembang, dia pelajar main bola. Jadi tuan-tuan, nilaikanlah. Betul-betul. Semua pelajar main bola. Okey. Satu lagi contoh-contoh. Semua burung gagak berwarna hitam. Okey. Burung gagak itu berwarna hitam. Dan semua gagak berwarna hitam. Jenis pertama burung gagak berwarna hitam. Jenis kedua, semua burung gagak berwarna hitam. Okey. Kalau si akal, memanglah dia tidak. Ini ada juga gagak albino. Antara satu saya ingat dalam budak saya. Semua tupai berwarna coklat. Tupai berwarna coklat. Semua tupai berwarna coklat. Lepas tu, kesimpulannya, maknanya semua tupai itu keseluruhan tak ada tupai. Tupai jantan kedua pun coklat. Nak katakan bahawa ada tupai albino. Saya pernah tengok tupai albino. Kan? Contoh lah. Kaedah induksi. Okey tuan-tuan. Saya tak nak buang masa, saya harap tuan-tuan boleh faham. Seperti kaedah yang ketiga pula. Okay. Kaedah yang ketiga. Iaitu kaedah pengujahan yang berbentuk abdaksi. Apa itu abdaksi pula? Mari tengok. Baik. Kaedah menuju abdaksi tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan kat sini. Iaitu inference to the best explanation. Ini kesimpulan cuba dibuat bagi menjelaskan kenapa sesuatu itu berlaku dengan cara thinking backwards. Contohnya tuan-tuan, kesimpulan Aminah mendapat keputusan yang baik. Aminah telah mengelakkan dengan baik. Aminah memahami subjek pelajarannya. Okay, itu abdaksi. Maknanya dia cuba sampaikan tuan-tuan tengok sini dengan cara thinking backward. Maknanya apa yang dia dapat hasil hari ini, contoh air yang sedap itu datang daripada ramuan yang sedap. So daripada air yang sedap itu, ramuan yang sedap itu, maknanya ramuan yang berkualiti lah. Last sekali adalah nak beritahu bahawa tukang bancuh kepada bancuh. Air jadi sedap. Okay. Sama lah macam kesimpulan yang kaedah adaptasi ni. Nak menunjukkan bahawa benda-benda yang berjaya ni, dia ada proses. Dia ada proses dia. Kenapa, macam mana. Dan ini kaedah hujah yang biasa digunakan oleh seorang yang berfikiran yang lebih kritis ataupun dalam konteks yang lebih positif dalam cara berfikir. Tuan-tuan tengok pula kaedah yang keempat, heuristik. Okay? Kaedah yang keempat, heuristik dalam hujah, dalam logik, dalam topik
logik. Kaedah metodologi yang keempat ni adalah heuristik. Apa itu heuristik tu kan? Dia bersifat penerokaan. Bersifat penerokaan. Sebagai contoh, trial and error. Mencuba beberapa cara sehingga penyelesaian. Arif mencuba beberapa teknik belajar untuk mencari yang kesan berikutnya. Kesimpulannya, membuat nota bergambar adalah teknik kesan untuk Arif. Ini trial and error. Yang kedua, mungkin mengubah pendekatan dalam menyelesaikan satu masalah. Arif minum kopi untuk mengelakkan rasa mengantuk dan kelas, tapi Arif seorang tidak berubah tetap. Kesimpulannya, Arif sepatutnya mengambil pendekatan menyusun waktunya agar tidak mengantuk dan kelas. Kaedah heuristik ini, dia kalau dalam Aristotle punya dalam heuristik ni datang dari Aristotle kaedah hujah. Dia sebenarnya dia tidak satu peraturan yang tersusun, tetapi dia boleh katakan prinsip yang dia tidak menjadi aturan yang tersusun, tapi dia memiliki prinsip pada A sampai Z dan hasil satu keadaan yang cantik, yang positif. Okey. Dan keadaan yang tersusun bukan, dia boleh dikatakan sebagai prinsip lah. Benda yang satu hujah yang heuristik, satu kaedah yang heuristik. Jadi kita tunjukkan tadi lah tentang Arif yang minum kopi dia, padahal nak beritahu bahawa dia tak pandai tisu waktu tidur. Okey, itu sebenarnya kita kena buat. Okey, sebab dia kena tidur cukup, kan, untuk melawan waktu tidur dengan minum kopi. Okey, itu kalau dia tidur dengan keadaan cukup, dia dapat belajar dengan cukup, dia makan yang cantik, fokus untuk belajar pun dapat. Okey, selesai bab metodologi dalam hujah dalam topik kali ini. Itu ada satu yang terakhir kita tahu bahawa dalam topik logik dan mantik dan logik dan metodologi ni ada satu pendekatan yang ditolak terus dalam berhujah. Okey, namanya adalah falasi. Okey, apa ini falasi tuan-tuan? Baik, falasi ini tuan-tuan, kesilapan dalam berfikir. Kesilapan dalam berfikir. Maknanya, jangan katakan pernyataan umum, jangan katakan pernyataan khusus. Bila tuan-tuan dengar screen pertama pun, tuan-tuan dah tolak ke hujah ni. Memang tuan-tuan falasi statement, harimau dan singa adalah pembunuh yang teratas. Kucing juga adalah pembunuh yang teratas. Okey, sebab kucing ni kan boleh dikatakan sebagai adik-beradik. Okey, dalam keluarga yang boleh katakan gitu. Tapi statement awal-awal tu pun dia nak menunjukkan bahawa lah sekali itu terlibat. Jadi benda ni berbentuk falasi dan tertolak sama sekali dan tidak boleh diterima untuk hujah ini. Okay. Saya ada lebih contoh yang isu semasa mungkin agak sensitif kalau saya contohkan benda-benda begini kan. Okay. Tapi tuan-tuan boleh bincangkan lah dalam kelas akan datang. Kita boleh gunakan pendekatan yang lebih mudah untuk faham dan kaitkan dengan keadaan semasa lah, isu-isu semasa. Okay, bentuk-bentuk falasi yang berlaku pada dunia X, betul-betul dalam media. Okay, tuan-tuan boleh baca ni dari Twitter. Okay, dan sekali tuan-tuan akan tahu macam mana teori nilai. Itu saja daripada saya tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi bila waktu. Dan sudah topik ini berakhir di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okey, kita jumpa. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Saya Syihabuddin dan terima kasih banyak kerana anda berada di berkenaan dengan topik kita pada minggu ni. Saya pun tak nak panjangkan. Jadi selepas ini kamu ada kelas tutorial discussion masing-masing.
Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi itu, pastikan setiap istilah tadi kita faham dengan baik supaya kita dapat mengikuti perbincangan yang lebih lanjut dan susulan konten silibus yang akan datang. Jadi terima kasih, selamat berbincang di dalam grup satu lagi sejam yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.